Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Ismail Channel. Untuk hari ini aku ingin membahaskan sedikit topik yang agak viral sekarang ni, di mana menara telekom for sale. Tapi sebelum tu, aku ingin bagi tahu tentang back history pasal menara ini dan juga siapa pemilikan sebenar menara telekom ni. Adakah Telekom Malaysia ataupun syarikat lain yang owner kepada building ini. Jadi di sini aku ingin cerita sedikit tentang backstory of this building, di mana building ini total up dalam sekitar 55 hingga 57 tingkat, berkeluasan dalam 150,000 meter square. Building ini juga terinspirasi daripada bamboo shoot, dan bamboo shoot itu menjadi dua yang direka khas untuk mendapatkan natural ventilation serta shading device yang bagus. Daripada kawasan tengah-tengah antara bamboo shoot itu dijadikan sebagai sky garden pada setiap maybe dalam 3 hingga 4 tingkat begitu untuk dijadikan sebagai sky garden. Desain daripada building ini untuk menghargai ataupun respect to east and west sunlight, di mana cermin utama dia tidak sepenuhnya menghadap kepada matahari timur ke barat, barat ke timur. Timur ke barat, barat ke timur. Dan setiap louvers yang dibuat itu, ataupun dipanggil sebagai fasad, merupakan fasad-fasad yang dapat melindungi daripada overexposed sunlight. Dan tempat yang paling banyak terima perkadaran cahaya daripada matahari iaitu kawasan-kawasan sky gardennya. Dan arkitek Hijaz Kasturi juga menerapkan sistem environment control, iaitu minimal environmental impact, dan juga di-equip dengan innovative technology such as macam flexible and environmental friendly air conditioning system under floor. Di bawah floor dia tu dia menggunakan air conditioning system, dan juga flexible space untuk mendapatkan intelligent building. Sebab ini pun mendapat rating yang tinggi juga bagi Green Building Index. Alhamdulillah aku pernah bekerja di Hijaz Kasturi Associate selama 3 tahun lebih, dan aku agak macam terkilan dah sedikit bila this kind of iconic building tiba-tiba kena jual pula, kena leasehold, kena apa semua tu freehold, leasehold, freehold. Tiba-tiba pula kompleks ini dijual, kerana bagi aku ini one of the some of the most important building in Malaysia kerana keunikan design dia. So, semua orang akan tahu kan, bila tengok je kepada menara TM ni mesti teringat akan Tony Stark punya building yang seakan-akan seperti Avengers punya tempat. Sebenarnya banyak sejak berlaku lah, macam tidak kira lah company kerajaan ataupun company swasta yang akan bukan membeli kepada building tu, tapi hanya menyewa, sementara mereka membina diorang punya tempat yang lain juga. Contoh macam TM sekarang ni kan, ataupun TNB lah, kita boleh cerita tentang TNB, di mana TNB sebelum ni diorang menggunakan menara lain, dan selepas itu mereka pun membuat menara TNB 118. Dan bila mereka membuat TNB 118 tu, baru diorang akan pindahkan daripada menara lain itu untuk dikosongkan dan pindah ke semua office itu. Beberapa floor, maybe dalam 20 tingkat rasanya, 20 tingkat itu akan masuk ke dalam menara TNB 118, dan seterusnya kawasan-kawasan lain yang akan jadi sebagai tenant. Maksudnya majoriti penggunaan menara TNB 118 itu ialah daripada TNB sendiri. Mungkin dalam 60% ialah ownership daripada TNB, dan 40% daripada tenant-tenant yang lain. Tapi boleh saja macam tenant lain tu untuk menjangkau, untuk sewa kepada tempat-tempat lain tu sampai diorang boleh conquer lain-lain tempat, dan seterusnya nama bangunan itu pun akan berubah. So macam contoh sekarang ni, menara TM ini bukanlah dimiliki sepenuhnya oleh TM, kerana TM sendiri pun jadikan menara ABS ini sebagai menara Tony Stark ini sebagai dorang punya headquarters terdahulu. Sampailah sekarang ni di mana dorang akan pindahkan dorang punya menara TM ini pergi Cyberjaya, office TM, dan pemilikan sebenar daripada menara TM ini iaitu menara ABS Berhad yang memiliki sebanyak 55 story freehold office tower. Jadi daripada situ juga, bila Telekom sudah mempunyai headquarters diorang sendiri, barulah menara ABS mencadangkan untuk menjual building ni. Tapi itulah, kadang-kadang pemilik kepada owner ni dia ada dua pilihan, sama ada dia ingin
menambah tenant dalam tu untuk sewakan kepada office-office lain sebanyak 55 tingkat, ataupun mereka mempunyai hak untuk menjual building tu keseluruhannya kepada syarikat-syarikat lain yang ingin membeli. So, dalam construction, total up construction untuk TM building ini pada zaman itu iaitu dalam 690 juta ringgit. Tapi kemungkinan besar sekiranya mereka ingin menjual aset ini, maybe akan menjadi sehingga 2 bilion, 3 bilion, 5 bilion, 10 bilion, tidak mustahil lah. Jadi dalam cerita adakah kerajaan sebenarnya menjual aset ini, sebenarnya itu 50-50 juga, kerana benda ini pun ialah mungkin salah satu aset kerajaan jugalah, tapi disebabkan sebenarnya bukanlah sepenuhnya kerajaan menjual, tapi pemindahan orang-orang di dalam TM itu pergi kepada building baru mereka, iaitu di bahagian Cyberjaya. Seterusnya building ini menjadi kosong, dan daripada situ juga Menara ABS mempunyai hak untuk penjualan kepada diorang punya building ataupun bagi tenant. Sebab kebanyakanlah kalau kita dengarkan, mostly orang akan bagi tenant sahaja berbanding jual terus. Tapi kalau sudah kosong dari tingkat bawah sampai ke atas, memang diorang planning untuk jual terus. So kita harap kepada pembeli kepada Menara TM ni, semoga diorang dapat menjaga sepenuhnya menara ini, ataupun jadikan sebagai penthouse di bahagian atas. Contoh macam tingkat ketujuh yang paling atas itu dijadikan sebagai penthouse. Punya kaya tu begitu. Jadi kita tidak tahu lagi apa cerita yang seterusnya. Mungkin kita boleh follow up selepas ni, siapakah pembeli-pembeli yang bertuah itu untuk membeli Menara TM. Itu sahaja pada aku. Thank you much for watching. Jumpa lagi next time.